Ramai yang berminat untuk mencari keuntungan pantas di dalam trading. Salah satu daripada teknik untuk mencari keuntungan pantas tu adalah dikenali sebagai teknik scalping. Teknik scalping merujuk kepada teknik mencari keuntungan pantas di time frame kecil dalam gerakan chart yang mempunyai high volatility ataupun chart yang sangat volatile. So untuk video pada kali ini saya akan kongsikan salah satu daripada teknik scalping yang biasa saya gunakan lah. Okay. Dia ada banyak jenis teknik scalping ni. Macam-macam jenis, macam-macam teknik, macam-macam mazhab. So, yang saya share ni salah satulah. Okay. Dan kalau berminat nak cuba guna, bolehlah cuba buat backtesting. Tengok kalau menjadi. Okay. So, boleh tengok dia punya success rate. Kalau success rate tinggi, so bolehlah mantapkan lagi skill dan teruskan penggunaannya. So, video ini sekadar perkongsian kajian, pemerhatian dan pembelajaran semata-mata. Trading ni ada dia punya risiko dan reward. So untuk memasuki apa-apa trading kena fahami tentang risiko yang akan dihadapi. Setiap teknik, setiap trading memang ada dia punya risiko. So kena fikir risiko dulu sebelum reward. So kita akan lebih berhati-hati dan dapat meminimumkan kerugian sekecil mungkin. Okay, sebelum kita tengok chart, kita tengok dulu apa itu maksud scalping. Scalping dalam trading merujuk kepada strategi perdagangan jangka pendek di mana trader cuba untuk mendapat keuntungan kecil dan tetapi konsisten daripada pergerakan harga yang kecil ataupun dalam pergerakan harga di time frame yang kecil. Dalam teknik ini, trader akan membuka dan menutup posisi, open atau close position dalam tempoh yang sangat singkat. Biasanya dalam beberapa minit atau boleh jadi dalam beberapa saat sahaja. So biasanya kita scalping ni kita dah letak kita punya TP siap-siap. Saham saya tak sure CDS yang boleh set dua-dua TP dan SL. Tapi kalau trading dua hala macam SCPO kita boleh set dua-dua kalau kita guna platform CQG kita boleh set dua-dua stop loss dan juga TP. So dalam beberapa minit tu atau beberapa saat tu sama ada dia makan stop loss ataupun dia sampai kita punya TP. Tak semestinya scalping ni sentiasa untung. Dia kalau dia makan stop loss rugi juga. Okay? Sebab bila kita scalping kita menggunakan time frame kecil dan juga dalam keadaan market yang sangat volatile. Boleh jadi ke atas, boleh jadi ke bawah dengan sangat laju. So, jenis pasaran scalping biasanya digunakan dalam pasaran yang sangat cair ataupun kecairan tinggi seperti forex, future ataupun saham yang mempunyai volume dagangan yang tinggi. Kalau saham yang naik sikit, 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 sikit tu, dia tak sesuai untuk scalping. Kena cari saham yang tiba-tiba volume banyak, dia punya gerakan chart pun bergerak laju. Satu lagi untuk saham ni, kalau nak scalping, kena modal besar. At least kena beli 500 lot, 1000 lot. Baru kalau naik 1 sen atau 2 sen pun dah boleh untung besar. Kan? Kalau modal kecil, tak sesuai untuk scalping kalau saham. Okay, apa dia punya time frame? Untuk scalping saham, kita buat analisis chart di time frame daily dan 4 jam. Analisis chart tu maksudnya dia punya chart pattern, dia punya SNR, aras penentu hala tuju, indikator, adakah indikator menunjukkan kenaikan ataupun indikator menunjukkan penurunan. Okay. Seterusnya kita akan cari entry dan exit scalping di time frame 5 atau 15 minit. Untuk pasaran dua hala seperti FCPO, kita analisis chart time frame daily dan 1 jam. Seterusnya kita cari entry exit scalping di time frame 1 minit, 3 minit dan 5 minit. Cuma lagi kecil time frame kita scalping, lagi kuranglah kita punya reward. Kalau kita scalping time frame 1 minit, kita scalping time frame 3 minit dan juga 5 minit punya candle. Dia punya risk dan reward adalah berbeza. So biasanya saya kalau scalping saya guna time frame 5 minit. Lebih stabil dan lebih kurang noise. Daripada kita scalping tiba-tiba kita nak hold position. Jika anda sedang scalping tapi memutuskan untuk hold position lebih lama daripada rancangan asal, iaitu niat kita nak scalping. Tapi oleh kerana kita lihat trend sedang kuat dan ingin mengambil kesempatan dari momentum tersebut, kita akan tukar daripada scalping kepada trend trading atau swing trading. Okay, apa itu trend trading? Trend trading adalah memanfaatkan trend yang berterusan.
So dalam situasi ini kita biarkan posisi kita terbuka, open position selagi trend tersebut masih kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Kita akan hold kita punya position selagi tak patah trend line ataupun tak bocor aras moving average yang kita guna sebagai trailing stop. Okay. Bila dia dah patah salah satu dan menunjuk tanda-tanda nak berbalik arah ataupun reversal, baru kita close position. Depend lah. Kalau dalam masa sejam masih trending, kita masih hold dalam masa sejam. Kalau dalam masa 4 jam dia masih trending, 4 jam lah kita hold. Atau kalau kita boleh overnight bawa ke hari esok, selagi dia tak patah, selagi itu kita biarkan kita punya position terbuka. Kita tidak close kita punya position semasa. Okay, apa itu swing trading? Jika anda memutuskan untuk hold posisi untuk menangkap ayunan pasaran yang lebih besar daripada hanya pergerakan kecil, maka ini lebih sama dengan swing trading, di mana trader memegang posisi selama beberapa jam, hari ataupun minggu untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang lebih besar. Dia lebih kurang sama dengan trend trading tadi. Tapi swing trading ni kita guna trend line yang lebih landai ataupun moving average yang lebih panjang. Trend trading ni mungkin kita guna time frame lebih kecil. Ataupun kalau trend line kita guna intermediate trend line. Bukan long term trend line. Mari kita tengok chart. Salah satu contoh bagaimana untuk scalping. Okay, untuk contoh chart ini kita guna chart SCPO. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan yang menontonnya. Jemput like video dan subscribe saya punya YouTube channel, dan lebih bagus kalau dapat share video kepada rakan-rakan trader yang lain. Okay, ini chart SCPO. Chart SCPO daily. Kepada yang berminat untuk dapatkan modul pembelajaran teknik trade SCPO dan juga sertai grup support Telegram dua hala SCPO Trader untuk kita bincangkan chart bersama, untuk kita buat analisis chart bersama-sama dan melihat direction gerakan semasa pasaran dibuka, dan juga untuk pembelajaran yang berterusan boleh subscribe modul pembelajaran di website tekniktrade.com. Saya ada share link di bahagian description di bawah video ini. So boleh klik link untuk subscribe modul pembelajaran teknik trade SPO ni. Okay, ini chart SCPO. First kali kita tengok chart daily. Okay, macam SPO ni kita trade sebenarnya based on satu candle sahaja. Sebab apa? Sebab kita trade chart time frame 5 minit. So, sebenarnya kita merujuk kepada gerakan satu candle sahaja sepanjang hari. Sebab tu kita rujuk candle yang terakhir ditutup hari sebelumnya sebagai kita punya rujukan. So, untuk contohnya kita ambil candle merah ni lah sebab dia merupakan candle terakhir yang ditutup. So, apa yang kita boleh analisis daripada candle yang terakhir ni? Pertama sekali kita tengok arah tertinggi, arah terendah dan juga half candle. So, untuk dapatkan arah tertinggi, arah terendah dan juga half candle, kita boleh guna kotak. So, saya besarkan candle dia ya. Tu nak pergi clear kan. So, kita guna kotak dia kan. Arah tertinggi di 4335. So, kita gariskan 4335 kat situ. And then terendah 4258. So gariskan 4258. Dan juga dia punya half candle di area 4297. So secara teorinya dia sekarang close di bawah half candle, iaitu dia close kat sini. Okay. So kita juga boleh gariskan aras ditutup tu, iaitu di 4278. So secara teorinya kalau opening besoknya dia dibuka di bawah 4278. So berkemungkinan dia akan turun ke bawah cari 4258. Dan kita jadikan 4278 tu sebagai resistance. Tapi kalau besoknya dia open atas 4278, dia akan cuba naik cari 4297 dan juga mencari arah tertinggi. Atau kita boleh garis aras dibuka juga yang sebelum ni. Iaitu di situ. So, kalau dibuka lebih tinggi dari 4278, kemungkinan besar dia akan cari 4297, 4320 dan 4335. Satu lagi, untuk tambahkan dia punya SNR tu, kita guna Fibonacci. So, ambil Fibonacci, tarik daripada atas, buat turun bawah,
4335, 4258. Betul. So, inilah aras-aras SNR kita yang ada untuk kita trade pada keesokan harinya. So, kalau tak nampak, sekejap saya padamkan dia punya candle. Itu dia. Arah-arah yang kita garis tadi tu lebih kurang sama agak lah. Ni 4320, Fibonacci 4319. Half candle 4297. So kita boleh adjust lah bagi sama. Okay, 4296. Okay. And then Fibo 23.6 4276. Tapi kita punya aras ditutup 4278. So inilah kita punya aras SNR sebagai rujukan kita untuk kita scalping pada hari esoknya. Okay, masukkan balik candle. So bila dah siap aras hala tuju ni, seterusnya kalau dia dapat breakout 4335, ke mana dia akan pergi? Just clone-kan saja Fibo ni naik atas. Kalau dia bocor 4258 ni, kita clone bawa turun bawah. Dah siap kita punya aras-aras SNR untuk kita scalping pada candle yang seterusnya masa opening pada session yang seterusnya. Okay, bila dah siap aras SNR ni, kita buka chart time frame 5 minit. So ini dia close 17 Oktober kan. Okay, 17 Oktober, kalau kita refer pada chart time frame 5 minit, dia close dekat sinilah, candle doji ni. So kalau opening session seterusnya dia dapat naik atas 4276 ni, so dia akan cari 4287, 4296, 4306. Okay, 4276 sebagai support. So mari kita tengok dia punya opening dekat mana. Tu dia. FCPO ni opening memang itu. Suka gap up, suka gap down. So dia gap up terus test 4287. So dekat sini adakah boleh entry? Oleh sebab dia close hampir dengan kita punya resistance. Fibonacci ni kita guna sebagai resistance. So kita kena tunggu next candle. Tapi kita boleh gariskan aras low masa dia opening tadi, 4283. So kalau next candle dapat naik 4287, kita boleh jadikan RBS 4287. Dan jangkaan untuk kita scalping 4287 kita boleh buat support, 4283 kita boleh buat support, target kita 4296 dan 4306. So apa jadi selepas itu? Okay. So dia keluar 4287. Nampak macam nak naik kan? So, untuk menyokong nampak macam nak naik tu, kita boleh guna RSI dan moving average. Kita boleh guna moving average 10 untuk kita scalping. Bila macam ni, memang dia menunjukkan potensi seterusnya adalah gerakan menaik. So, kita nak tambah lagi keyakinan tu, kita letak RSI. Ya, RSI pun sama. RSI pun dah bersilang. Dan juga dah duduk di atas 50. Di atas nilai 50. So, kalau ada custom indicator RSI tu, siapa yang ada sertai kelas teknik trade RSI advance ataupun kalau berminat nak guna indikator custom RSI ni, boleh klik link di bahagian description. Okay, kalau kita kat sini pun, RSI punya background dah warna hijau. Kalau tengok yang sebelum ni, nampak RSI bila background dia warna hijau, dia punya gerakan bullish menaik. Macam ni dia hijau, lepas tu dia merah balik. Sorry itu. So sekarang RSI background dah hijau. Dan juga RSI kat sini pun dah bersilang dan duduk di atas nilai RSI 50. So kita menjangkakan secara teorinya memang akan ada gerakan bullish ke atas. Sekurang-kurangnya dia akan test 4296 dan 4305. Sebab kita tahu 4305 adalah aras puncak di sini dan juga aras Fibo 0.618. So, apa jadi seterusnya? Tu dia. Sebatang lemang tu sampai 4305. Next. Ngam-ngam sampai. So, kalau kita scalping, kita masuk ke area sini lah dekat dia breakout 4287 ni. Kita entry 4288 atau 4289. Ataupun candle yang kecil ni kita dah entry. Support kita 4283. Kita set TP antara dua ni. So, dah dalam masa 5 minit dia punya kenaikan hampir 20 tick. Dalam masa 5 minit ataupun 10 minit keuntungan dalam 500 scalping FCPO.
So, kalau seterusnya dia dapat bertahan di atas 4306, dia akan cari 4320 dan seterusnya ke atas ni lah. Okay, 4333. Tapi kalau dia reject, dia akan pull back cari moving average ni semula. So, seeloknya kita secure profit di sini ataupun kita set stop loss 4305 kan. Kalau dia turun bawah 4305, so at least dah secure profit kita di situ. Antara dua lah, kalau kita masuk sini kita terus set TP 4306 ataupun dia sampai sini kita tunggu gerakan lanjut, adakah dia akan sambung naik ataupun dia pull back. So kita boleh set stop loss kita dekat 4305 kan. Kalau dia jatuh 4305, so dia secure profit lah kat situ. Ataupun kita letak kita punya low tu 4303. So set stop loss 4302. So kalau dia bocor low candle terakhir ni, dia akan buat pullback. Kalau dia berjaya naik, so dia akan cari 4320. Dia teknik trade candlestick. So apa gerakan yang seterusnya? Okay, dia reject. Okay. And then jatuh cari moving average. Bila dia sampai balik moving average, support kita 48 4287. Secara teori moving average ni, kalau dia dapat pantul balik di atas moving average short yang warna orange ni, dia akan buat gerakan menaik. Tapi kalau dia bocor, dia akan sambung turun ke bawah cari support yang seterusnya. So area sini kita dah boleh cari entry yang terbaru untuk kita scalping. Okay, close kat situ. Apa jadi seterusnya? Yunam ke bawah. So, dekat sini oleh sebab dia reject satu kali, dia reject dua kali, dia reject tiga kali dekat Fibo 0.5. 4296 kita boleh jadikan dia sebagai support untuk kita punya position sell dekat area sini. SCPO ni dia ke atas boleh profit, ke bawah pun boleh profit. Bila dia dah bocor moving average short EMA 10 ni, maka dia akan buat gerakan ke bawah mencari support yang seterusnya. So, ke mana dia pergi? Tu dia. Terus sampai kita punya aras close candle sebelah di Fibonacci 0.4258. Okay, sampai kat situ dia buat pantulan. Dia pantulan, dia defend. Tak bocor, dia sambung naik. Okay, so sini dia dah buat support yang kuat. Iaitu di area 4258, 45, 4257. So, kita boleh guna support ini untuk kita cari entry yang seterusnya. Secara teorinya, candle bila cross up balik EMA 10 ada potensi untuk buat gerakan menaik yang seterusnya. Contoh macam ni kan. So adakah dia akan sambung naik? Tengok apa gerakan dia yang seterusnya. Tu dia. Bila dia sambung naik sampai habis session kat situ. Okay. Ngam-ngam balik kita punya aras Fibo 4296. So kalau scalping mungkin kita boleh masuk area sini ataupun area sini 4276 punya support kan. So boleh carilah entry ke area-area sini. Then kita set kita punya TP, dua Fibo kat atas. So kalau kat sini Fibo 236, so kita set TP kat Fibo 0.5. Ngam sampai sini. Ngam sampai. So bila dah closing, session yang seterusnya, tu dia. Dia up. Sampai kita punya ras Fibo 0.5. Dia dah cross up kita punya candle sebelah punya high tadi. Okay. Dia open di atas candle sebelah punya high 4335 tadi. So dan dia close di Fibo 0.5 ke atas tu. So kita tahu dia dah lompat tinggi dan RSI pun dah tinggi. Jadi bila RSI dah melepasi 70, candle pun sebatang lemang macam ni, kita boleh jadikan dia punya high ataupun dia punya Fibo 0.5 tadi sebagai support kalau nak masuk uh, sell position. Situ kan S. So tengok seterusnya. Okay, dia tak lepas. Second, dia bertahan di Fibo
0.382 di 4365. So secara teorinya kita boleh cari entry sell ke area sini. Kalau dia bocor Fibo 0.382 tu, iaitu di arah 4365. Ataupun dekat area sini pun dah boleh masuk sell. Okay, kalau nak masuk sell awal, kita tahu support kita di 4379. Cuma high risk sikit lah. Takut dia pantul balik naik atas. Kan? Dia buat macam tu. So untuk confirmkan dia, tunggu dia bocor candle yang kedua ni. Iaitu di Fibonacci 38.2. So seterusnya, bocor. So sini dah boleh cari entry sell. Sebab apa? Sebab target kita adalah di 4354 dan juga di aras EMA 10 tadi. Secara teori trend overextended, kalau dia dah melepasi jauh daripada moving average, dia akan cari moving average untuk buat pantulan semula. Sebab apa? Sebab moving average sebagai dia punya trailing stop. So kalau dia pantul kat line orange, dia akan buat gerakan menaik yang seterusnya. Tapi kalau dia bocor moving average-nya, dia akan meleleh lebih jauh ke bawah. Okay, apa jadi seterusnya? Okay, sampai moving average orange. Kalau dia pantul, kat sinilah entry buy. Tapi kalau dia bocor, dia akan sambung jatuh. Ya, tu dia sambung jatuh. RSI pun dah bersilang kat sini ke bawah, ke area sini. Eh, kalau kita guna custom indicator RSI ni, kat situ dah ada keluar sell. Betul tak dia keluar sell? Ya, kat sini sell. Eh, dekat sini dia dah keluar signal sell. Ngam-ngam Bila keluar je signal sell, sebab apa? Sebab RSI dah bersilang. So, seterusnya dia bocor pula EMA 10 tadi. Memang sebatang lemang dia junam ke bawah. Tengok apa jadi seterusnya. Dia masuk balik dalam candle sebelah kan. Dia masuk balik dalam level range candle sebelah tadi. Dan dia sampai tapak, dia pantul kat situ, bocor. Bocor dan dia pantul dekat kita punya Fibo kat bawah. So habis. So kalau scalping dekat area sini, sell tu memang memang apa? Reward lumayan lah. TF 5 minit. So dia dah tak scalping sangat kan. Sebab apa? Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah jam. Sebab gerakan ni setengah jam. Setengah jam ni macam lebih kepada trend trading. So lagi tak naik atas trend, selagi tu kita boleh hold. Ah, Mana dia punya trend? Kita boleh tarik yang sini bawa ke situ kan. Tu dia kan. Tak lepas pun naik ke atas, dia bocor ke bawah. Ini dah bukan scalping dah, dia lebih kepada trend trading. Sebab apa? Sini baru dia breakout, tapi lepas tu dia jatuh balik. Kan? Sama juga kalau kita tengok 1 minit. Tu dia 1 minit kan. Dia berlega-lega kat area sini and then dia bocor kat sini. Nampak jelas dia bocor kat area Fibo 30382 tu. Di arah 4365 tu. Bocor dan duduk di bawah EMA 10. So dia sambung 6 ke bawah. Then dia jatuh, dia pantul pun dia tak lepas, dia masih di bawah. Seterusnya dia dah melandai kat situ. So masa ini mungkin kita boleh scalping di TF 1 minit kan. Cuma reward dia tak besar lah. Dalam range 16 tick kan. Sama juga bila dia bocor EMA 10, kita boleh cari sell position kan. Lepas tu cari target kita di aras Fibo kita yang kita dah tandakan pada analisis candle sebelah kiri sebelum ni. Okey, boleh nampak dia punya ah, teknik scalping tu kan. Lebih mudah kalau nak scalping, gunalah indikator ni. Sell buy kat sini, sell kat sini, lepas tu sell kat sini. Okay. Buy balik kat sini, sell balik kat sini. Dia boleh lega buy kat sini. Kita tahu support dekat sini dan dia cross up yang ini, aras target kita kat atas ni. Lebih mudah untuk kita trade dan juga untuk kita scalping. Salah satu daripada teknik scalping lah.
dengan bantuan indikator RSI dan juga moving average. Okay. Lepas tu kita guna Fibonacci berdasarkan uh, candle sebelah. So secara kesimpulannya untuk scalping ni kena apa pasaran yang lebih volatile seperti pasaran dua hala iaitu SCPO, oil, gold, forex dan sebagainya. Untuk saham macam tak sesuai untuk scalping lebih kepada intraday ataupun trend trading atau swing trading. Semoga sedikit sebanyak perkongsian dalam video ini memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Jika berminat untuk dapatkan modul teknik trade SCPO dan sertai grup support SCPO traders, boleh klik link di bahagian description di bawah. Sekian saja video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang seterusnya.